Dalam riwayat yang lain hatta yad'a rabbul izzah. Gitu. Qadamahu. Sedangkan dalam riwayat yang lain-lain pula disebut hatta yad'a al-jabbar rijlahu. Rijla pula, bukan qadama. Kalau rijla makna kaki. Itu ada beberapa riwayat. Jadi qadam itu banyak makna dia. Tidak semesti kata dia kita pakai dengan makna tapak kaki. Kalau kita perhati dalam Quran disebutkan wabasyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Jadi qadama tahu mana? Mana tapak kaki kau situ? Dak. Berilah berita gembira kepada orang-orang beriman bahawa mereka akan mendapat ganjaran yang benar-benar akan mereka perolehi di sisi Tuhan mereka. Qadama sidqin. Itu makna dia. Ayat 2. Yang ketiga makna qadama sidqin ini mana sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu dah dalam ilmu azali dia. Itu makna qadam. Yani hak ni sehingga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan di dalamnya qadamnya, yani keputusannya yang azali lagi. Bahawa sekat ni je ahli neraka. Bukan makna letak tapak kaki dia. Maknanya sehingga Allah SWT meletakkan keputusannya. Keputusan tu bukan baru, azali lagi, dia tahu dah. Hak terakhirnya masuk neraka siapa dia, nama gapo, orang mana tahu dah. Sekat tu je hak nak masuk ahli neraka. Jadi dia buat keputusan tu. 3. Mana dia? Kalau mengikut riwayat yang kata Jabbar itu, hak ni tak lagi lah Rabbul Alamin dah ni. Kalau dalam riwayat Bukhari ni juga ada tempat yang lain. Jabbar tu mana Tuhan Al-Jabbar, yang bersifat dengan Jabbar. Al-Jabbar Al-Mutakabbir tu kan. Tu kan Al-Jabbar. Mana Al-Jabbar itu Tuhan yang boleh mengerasi, menekan sesiapa sahaja. Ya dia nak. Maknanya memaksa. Tak dapat tidur. Kalau dia nak lagu tu lah. Kalau Tuhan nak mati orang tu lagu tu lah. Tak sudut kehir kok mana-mana pun. Itu makna Al-Jabbar. Sehingga Tuhan yang dapat memutuskan segala perkara dengan tidak ada sebarang halangan, meletakkan qadamahu, yani keputusannya yang asal, yang awal lagi di dalam neraka. Pada neraka itu. Gitu Al-Jabbar tu. Kalau Al-Jabbar tu dipakai dengan makna Tuhan. Tu 4. Yang kelima, Al-Jabbar itu bukan dengan makna Tuhan, bukan sifat Tuhan, tetapi sifat ahli neraka. Itu dia Al-Jabbar. Sebab dalam Quran wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Kulli jabbarin anid. Jabbar di situ bukan sifat Tuhan tu situ. Mereka mengikut perintah kulli jabbarin anid, setiap penguasa yang bermaharaja lela, yang keras kepala. Mana hak kafir hak keras lah. Itu makna Jabbar itu. Jadi sebagai sifat orang kafir, sehingga orang kafir hak keras kepala, kafir ni mesti keras kepala lah. Hak akhir sekali tu dia letak tapak kaki dia dalam neraka, bila masuk dia habis hak tu, mengesuk ngah tu. Gitu maksud dia. Ada juga yang mengatakan Jabbar di sini bukan Allah, bukan orang kafir, kepala orang kafir itu, tidak, tetapi dengan makna iblis dan syaitan. Ada juga. Sebab Jabbar itu pun sifat syaitan pun ada juga. Jadi nak ceritanya sifat ni kadang-kadang dia ada tu hak mustarak. Untuk Tuhan boleh guna, untuk syaitan pun ada, untuk orang jahat pun ada. Bahkan digunakan di dalam Quran. Tu kena tengok tepatlah. Ni untuk siapa, begitu. Jadi sehingga syaitan itu letak kaki dia. Jadi Jabbar ini nama dia lah, nama jenis syaitan. Al-Jabbar di situ, alif lam di situ bukan dengan makna satu dah, makna jenis.
Alillah jenis. Mana jenis hak lagu tu. Syaitan hak jenis lagu tu. Kalau kata orang pun hak jahat jenis lagu tu, bukan semesti seorang. Ni pula ni. Mana jenis? Mana ramai syaitan-syaitan. Sehingga puak-puak tu masuk, letak kaki, selesai. Lepas tu selama ni duduk mana? Oh, boleh tahan Tuhan tak seksa mana-mana. Boleh tahan daripada mahsyar kau duduk mana kau tak tahulah. Tak selesai lagi orang lain. Selesai dah situ masuk neraka. Dia tak selesai lagi duduk lain. Boleh berlaku. Jadi sehingga masuk waktu letak tapak kaki dia tu maksudnya masuk. Masuk. Bila start masuk neraka pun kata qab. Sudah. Jadi neraka kata dengan mulut gini ke, supaya kita kata gitu bunyi gitu ke, ataupun dengan lisanul hal. Jadi ada dua lisan. Lisan maqal, lisan hal. Lisan maqal ini kita ucap dengan lidah tu lah, bunyi gitu. Kalau tidak dengan lidah pun bunyilah. Cukup bunyi gitu. Macam sesuatu yang ada lidah orang lah bunyi tu. Allah SWT boleh buat. Supaya kita dia buat boleh kecek kan? Boleh. Kalau dia nak buat lain boleh kecek, buat apanya? Tidak pelik waktu tu. Pahak kita kata manusia boleh kecek belakang, kan ada juga bisu tak boleh kecek. Dia juga yang buat. Atas dia je belakang dia nak buat. Jadi kalau dia nak tunjuk orang lain pun boleh kecek, apa peliknya? Bau kau nampak kekuasaan Allah SWT tu. Jadi kecek. Tak apalah. Kalau kita tidak kata dengan maksud kecek, maksudnya hal keadaan dia tu seseolahnya berkata begitu. Keadaan dia seseolahnya berkata begitu. Keadaan kita kata kenyang, duduk selebih, tidur tu dah, seseolahnya dia kata cukup dah, tak payah mari waktu beg, tak payah dah, tak lagi dah. Itu keadaan dia, seseolahnya kata begitu. Boleh belakang tu. Hak yang pertama tadi pun tidak pelik, sekiranya diterima, boleh belakang. Kalau kita kata rijlah tu dengan makna kaki, supaya qadam tu juga. Kalau untuk Tuhan, kalau kita pakai untuk Tuhan, maka ini termasuk dalam mutasyabih. Kalau mutasyabih, sepuluh adil. Sama ada kita nak surah ke Tuhan, cuma zahir makna dia tu adalah, kalau tidak nak terjemuh lagu mana. Misalnya Yadullahi fauqa aydihim, tu kita nak terjemuh lagu mana kalau tidak terjemuh tangan. Dah kata takut kalau terjemuh tangan jadi serupa dengan makhluk pula. Anda nak terjemuh lagu mana? Hak tahu dalam bahasa Arab je gitu je lah. Hak lebih dekat, banyak makna dia tu. Kalau banyak makna, hak paling dekat, hak lebih mudah orang tahu, hak lebih banyak orang pakai dengan makna gap. Dengan mana tu kita pakai gitu, tapi tangannya sesuai dengannya, yang layak dengannya. Sehingga kalau orang kata Tuhan ada tangan, ada. Tangan sebab makhluk, Maha suci Allah. Tidak. Lepas tu lagu mana? Serah ke dia. Dia Maha tahu, kita tak tahu. Sekat tu ya. Dia tak say kata tangan tu ke ataupun tapak kaki ke, kita nak takwil dengan makna lain. Sebab apa? Takut-takut tak kena. Takut-takut tak kena. Walaupun nak takwil saat ni pun dia kena ada kaedah juga, ada syarat-syarat dia juga. Misalnya dari segi bahasa kau kena tengok. Ada satu lagi ulama kata kalau rijlah dengan makna kumpulan, sehingga Al-Jabbar meletakkan kumpulan. Rijlahu kumpulannya, yakni kumpulan neraka tu lah, orang neraka ke dalam neraka. Sebab apa? Rijlun dalam bahasa Arab juga dengan makna kumpulan, belalai. Rijlun min jarad. Di situ bukan dengan makna kaki, dengan makna satu kumpulan. Seperti kita kan, satu kumpulan orang, satu gerombolan. Misalnya kita kata kumpulan kambing, itu rijlun itu digunakan untuk belalai. Jadi hak ni pun ramai sangat tu masuk tu. Hak tu dia disebut tu rijlah. Rijlahu di situ manusia, kejadian dia, hak Tuhan lah. Hu tu dia. Maksudnya kumpulan orang, yang mana orang tu hak Tuhan jugalah, kejadian Tuhan juga. Kejadian Tuhan juga. Hak tu masuk terakhir. Dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala-nya, hak ni lah yang terakhir. Maka neraka pun kata cukuplah. Gitu cerita.